Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk Serangan Jantung Dr. M dan sepucuk surat buat Anwar. Bekas rakan sekerja saya di DJE iaitu firma PR Daniel J. Edelman meminta saya bekerja sambilan bersama mereka untuk menjayakan beberapa projek. Semasa perjalanan bersama mereka ke Singapura pada Januari 1989, saya menerima panggilan telefon pada awal pagi daripada suami. Ayah mengalami serangan jantung dan berada di hospital. Saya tergesa-gesa mengemas barang, meninggalkan nota untuk bos dan bergegas ke Changi untuk menaiki penerbangan pulang. Rakan yang menjemput di lapangan terbang Subang berkata dia hampir tidak mengenali saya kerana saya kelihatan seperti hantu. Saya berasa amat bersalah kerana ini berlaku ketika tidak bersama ayah. Setiba di Hospital Besar KL, emak membawa saya berjumpa ayah. Saya tidak dapat mengelak daripada terkejut melihat keadaan ayah. Saya tidak biasa melihatnya begitu lemah dan tidak berdaya. Saya langsung tidak bersedia melihatnya terlantar di katil dengan pelbagai tiub dan mesin yang dipasang. Dia baru berusia 63 tahun pada ketika itu, tetapi agak berat dan perlu menjalani pembedahan jantung. Jantungnya perlu dihentikan seketika semasa ia diperbaiki dan kemudian didenyutkan semula. Pembedahan ini sentiasa berisiko. Walau bagaimanapun, pakar bedah beliau adalah yang terbaik yang kami ada di Malaysia, Dr. Yahya Awang. Seorang lelaki tinggi lampai dan terkenal yang kebetulan juga adalah menantu Husin On. Berjaya mengumpulkan satu pasukan terkemuka pakar bedah kardiotoraks Malaysia, pakar bius dan jururawat. Dia mengambil berat untuk membeli taklimat kepada kami tentang prosedur yang bakal dilakukan apabila saya bertanya tentang pelan susulan jika ada apa-apa berlaku kepada ayah sebelum pembedahan. Dia tersenyum lembut dan berkata ayah akan ditidurkan supaya dia boleh berehat dan segar sebelum dia menyediakan pisau bedahnya. Ayah juga telah tahu tentang risiko pembedahan besar itu yang perlu dilakukan dalam masa seminggu selepas serangan itu. Pada hari sebelum pembedahan, saya kebetulan duduk di tepi katilnya. Dia tidak tidur dan cukup kuat untuk menulis sepucuk surat yang diserahkan kepada saya. Saya merenung surat itu dan kemudian menoleh ayah dengan rasa hairan. Katanya, jika apa-apa berlaku kepada saya, berikan ini kepada Anwar. Anwar Ibrahim pada masa itu adalah Menteri Pendidikan dan anak didik kesayangan ayah. Dan jangan buka, katanya lagi. Saya tidak tahu, sehelai kertas di dalam sampul surat itu boleh terasa seberat surat yang diberikannya pada saya pada hari itu pada tahun 1989. Tetapi seperti ditakdirkan, saya tidak mempunyai sebab untuk membukanya. Sebab untuk membukanya mahupun menyampaikannya kepada Anwar. Selama bertahun-tahun saya telah menyimpannya dengan selamat. Malah ketika saya berpindah rumah, saya tidak membukanya. Mungkin harinya akan tiba apabila saya dapat membacanya. Tidak mengejutkan, ayah mengalami serangan jantung pada penghujung tahun 80-an. Pada tahun-tahun sebelum itu, dia berhadapan ke pelbagai krisis. Antaranya cabaran terhadap kepimpinan UMNO pada 1987 dan peristiwa yang membawa kepada operasi Lalang. Ini adalah kejadian yang merisaukan ibu semasa dia bersama saya di Kobe dan dia berasa sangat sedih dan bersalah kerana meninggalkan ayah. Walaupun ayah tidak mengalami serangan jantung sehingga 2 tahun kemudian, saya berpendapat tekanan yang terkumpul terlalu banyak untuk dihadapinya. Doktor juga mendapati ayah tidak mempunyai masalah kolesterol. Tetapi semua itu dipercayai adalah akibat tekanan yang berkaitan dengan kerja. Kemudian saya menyedari bahawa salah satu punca serangan jantung adalah sikap panas baran atau cepat naik marah. Ada satu hari apabila atas sebab-sebab yang saya tidak ingat lagi tetapi tidak mungkin sangat penting, ayah agak kecewa dengan saya semasa kami minum teh di rumah. Saya sangat terkejut kerana ia berlaku secara tiba-tiba. Sesuatu yang sudah lama saya tidak saksikan dan saya pulang dengan linangan air mata.
Saya rasa ayah juga sedar, selepas penilaian semula hidupnya selepas pembedahan bahawa tidak berbaloi untuk terlalu marah. Saya jarang melihat dia hilang sabar sejak itu. Malah dia selalunya orang yang paling tenang apabila berlaku krisis. Kerana terdapat banyak lagi yang akan datang pada tahun-tahun berikutnya. Kami gembira kerana pembedahan berkenaan berjaya, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk negara. Kami juga lega kerana ayah menilai semula cara dia menguruskan tekanan, memahami bahawa kesihatannya bergantung padanya. Dia mula mengamalkan disiplin yang cuba disemaikannya ke atas diri kami dan mereka yang bekerja untuknya dengan cara makan yang betul dan tidak terlalu berlebihan. Sentiasa pastikan senaman dan tidur yang mencukupi serta tahu bila untuk berehat dan rileks. Setiap tahun dia akan cuba pergi bercuti dengan ibu. Sebaik-baiknya di suatu tempat yang cukup terpencil sehingga tiada yang boleh melawat mereka. Jika boleh kami menyertai mereka kerana seronok melihat dia tidak memikirkan tentang kerja, sebaliknya bergelak ketawa dan bergurau senda dengan kami. Artikel ini adalah terjemahan daripada petikan buku terbaru Marina Mahathir bertajuk The Apple and the Tree. Ia diterbitkan dengan kebenaran Penguin Random House C. Buku ini boleh didapati di Popular, MPH, Kino, Chipsley, Biblio Paperboy, Lit Books dan Gerak Budaya. Artikel ini adalah ditulis daripada Marina Mahathir. Sekian berita, kita jumpa lagi pada berita akan datang. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye.